Mereka selalunya menggunting janggut mereka dan ada pula yang mencukurnya. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bersikap berbeza dengan mereka untuk mendidik kaum muslimin supaya mempunyai identiti yang tersendiri. Maksud tidak mencukur janggut itu bukanlah dengan membiarkannya tanpa diuruskan, tetapi diuruskannya dengan baik pada lebarnya dan panjangnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, Qadhi Iyad berkata, makruh bagi seseorang mencukur janggut, mengguntingnya, memendekkannya serta meratakannya, tetapi jika diuruskannya supaya jangan terlalu panjang dan lebat adalah tidak mengapa, dan yang demikian itu bagus. Nampak tuan-tuan? Makna kata kita simpan dan kita dandan dia. Ya, dandan dia. Bukan dendan. Ini panjang buat dendan macam rambut tocang orang perempuan tu tak. Bukan dandan, dandan. Maksudnya kita bagi dia elok. Kita bagi dia elok, jangan biar jadi kita tengok macam mana rumput musim marau ni kita tengok kan. Pikuk ni. Ya. Kalau kita tak dandan jadi memang jadi macam tu. Kita dandan dah. Kita selalu urut dia. Bagi dia diikut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita biar tambah naik motor pula, janggut panjang, kita turun dia jadi macam dengan mana tanduk apa, tanduk bau, tanduk sapi kan. Dia jadi begitu. Tu dia. Kan? Sekali kita rapikan dia. Insya-Allah tuan-tuan. Maka kalau kita gunting dia, ataupun kita pendekkan dia kerana kita nak merapikan dia, maka itu tidak mengapa, kata Khabariyah. Dan Abu Syamah berkata, memang sudah berlaku pada masa ini ada kaum yang suka mencukur janggutnya, yang mana perbuatan itu adalah dari perbuatan kaum Majusi yang selalu senang sekali mencukurnya. Jadi tuan-tuan, nak beza antara kita dengan orang bukan Islam, antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Pada mana? Pada janggutnya. Selain daripada solat, tuan-tuan, kita tengok daripada jauh, kita nampak. Kita nampak dah ciri-ciri seorang Islam. Ciri-ciri seorang Islam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beruntung kalau ada kan. Kalau tak ada, nampak macam mana? Takkan nak pergi ambil janggut jagung tu nak dibubur kan. Tak payahlah kalau tak ada. Nampak macam mana dah tak ada. Sudah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada kena jaga. Kemudian aku katakan, siapa aku ni? Aku ni Syekh Yusuf Qaradawi. Dia kata, apa dia? Kebanyakan kaum muslimin pada masa kini semuanya telah mencukur janggutnya kerana meniru musuh-musuh Islam dari kaum penjajah yang menguasai negara-negara mereka, baik dari kaum Yahudi maupun Nasrani. Seperti kebiasaannya, orang yang dijajah suka meniru laga orang yang menjajah kerana kekuasaannya. Sedangkan orang muslim itu telah melupakan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membezakan diri dari orang-orang kafir, dan larangan baginda sallallahu alaihi wasallam supaya jangan meniru cara hidup mereka, kerana sesiapa yang meniru sesuatu kaum, samalah dia seperti mereka. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka samalah dia dengan kumpulan mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Asyakir. Kebanyakan fuqaha mengatakan dalil pengharaman mencukur janggut dengan berpegang kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memelihara janggut. Asal hukum ini adalah wajib, khususnya apabila disuruh supaya membezakan diri, itu hukumnya adalah wajib. Tidak ada berita yang dinukilkan daripada ulama salaf yang membenarkan untuk meninggalkan kewajipan ini sama sekali. Tetapi para ulama masa kini membenarkan untuk mencukur janggut kerana mengikut kehendak masa sekarang dan terpengaruh dengan sebab tersebarnya bala bencana pada masa kini.
Meskipun begitu, mereka tetap mengatakan bahawa memelihara janggut itu adalah kebiasaan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membezakan diri daripada orang-orang kafir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada ulama ya yang mengatakan bahawasanya hukumnya sampai kepada wajib. Ya, nak bezakan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Kalaulah di tempat tu tuan-tuan ya, minoriti orang Islam, majoriti orang bukan Islam. Jadi nak kenal lagu mana? Ya, salah satu cara dia ialah dengan cara kita kenal oh yang simpan janggut tu adalah orang Islam. Itu salah satu cara dia. Ya, tapi tuan-tuan ada ulama yang membenarkan pada masa sekarang ini untuk cukur janggut kerana mengikut masa sekarang ni. Ya, sebab apa kita dah dapat beza dah. Contohnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, majoriti kita orang Islam. Kan, majoriti kita orang Islam. Ada janggut, tak ada janggut, kita kenal dia itu orang Islam. Maka tidak mengapa. Ya, tak menjadi masalah. Macam mana kalau kita tengok orang India, tuan-tuan, India, nak beza di antara India yang Muslim dengan India yang bukan Islam, non-Muslim. Kita tengok kalau dia main sama, dia pakai baju t-shirt, pakai seluar selek. Ya, seorang tu Islam, seorang bukan Islam. Dia main makan kenduri rumah kita tak pakai piuh. Tak pakai lebat. Tentulah kita tanya, daging ada makan ke? Kan? Betul tak kan? Betul sebab apa? Sebab kita tak tahu dia tu Islam ke tak, tahu. Kan? Tapi kalau dia simpan janggut, tuan-tuan, kebanyakan orang-orang India dia jarang simpan janggut. Dia tak simpan janggut. Macam tu juga orang Cina, jarang kita tengok orang Cina simpan janggut, kecuali ada sikit halus yang tadi panjang. Ada tumbuh tik lalat tang ni kan. Kemudian tumbuh sikit, ya, tu dia simpan sikit. Kan? Tu. Orang kata apa? Janggut